Pejamkan mata, dengarkan saja apa diminda. Apakah semua yang zahir di mata takkan pernah berdusta? Ceritakanlah pada aku agar ku faham dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu pengabaian warga emas. Faktor-faktor pengabaian warga tua. Pertama, masalah kewangan. Warga emas yang tidak mempunyai wang simpanan di hari tua tidak mampu menguruskan kehidupan mereka dengan baik. Kedua, warga emas pernah mengabaikan tanggungjawab pada usia muda. Keluarga warga emas yang terabai sukar melupakan sejarah silam akibat diabaikan. Ketiga, kesibukan mengejar kesenangan hidup. Warga emas juga boleh terabai walaupun tinggal bersama keluarga sekiranya ahli keluarga atau anak-anak sibuk mengejar kesenangan hidup. Keempat, sikap mementingkan diri sendiri. Anak-anak terutamanya lebih cenderung mementingkan diri sendiri hingga mengabaikan kebajikan orang tua. Kelima, tiada waris yang boleh menjaga. Warga emas akan terabai apabila tiada waris yang boleh menjaganya, terutama dalam kalangan warga emas berstatus bujang, duda atau janda yang tidak berwaris atau waris tidak dapat dipesan. Jenis-jenis pengabaian terhadap warga emas mempunyai dua jenis. Yang pertama, pengabaian fizikal dan yang kedua adalah pengabaian psikologikal. Bagi pengabaian fizikal, perkara-perkara yang termasuk adalah yang pertama, tidak menyediakan keperluan asas seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, membiarkan warga emas hidup melarat, merayau-rayau dan mengemis di tepi jalan. Yang ketiga, menafikan keperluan mendapatkan rawatan dan perubatan. Yang keempat, meninggalkan dan membiarkan warga emas tinggal berseorangan. Dan yang kelima, tidak menghubungi atau melawat warga emas. Bagi pengabaian psikologikal pula, perkara-perkara yang termasuk adalah yang pertama, membiarkan warga emas dalam kesedihan dan kemurugan. Yang kedua, tidak memberi perhatian terhadap pandangan dan kebolehan warga emas. Yang ketiga, melayan warga emas dengan perkataan dan perbuatan yang mengguris hati mereka. Yang keempat, menghalang hubungan komunikasi dengan orang lain seperti panggilan telefon dan aktiviti sosial. Dan yang kelima, menghalang atau menyisihkan warga emas. Seterusnya ialah kesan-kesan pengabaian terhadap warga tua. Yang pertama ialah penempatan di institusi kebajikan. Terdapat dalam kalangan waris atau keluarga warga emas yang menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada pusat jagaan untuk menjaga mereka dan tidak lagi menjenguk atau bertanya khabar berita atas pelbagai alasan sehingga meninggal dunia. Sekiranya masalah pengabaian warga emas tidak dibendung, maka akan bertambah kemasukan warga emas ke pusat-pusat jagaan. Yang kedua ialah runtuh nilai agama dan adat Islam. Keluarga yang mengabaikan warga emas telah menafikan hak dan keperluan warga emas untuk dilindungi dan dihormati. Nilai kasih sayang dan menghargai jasa warga emas yang telah luntur boleh mengakibatkan bukan sahaja masalah menghantar mereka ke pusat jagaan, malahan melakukan kekejaman terhadap mereka seperti memukul, menendang, merampas harta benda dan membunuh. Yang ketiga ialah hubungan dalam institusi kekeluargaan yang rapuh. Institusi kekeluargaan semakin rapuh kerana nilai hormat, menghormati dan tanggungjawab terhadap menjaga orang tua atau ibu bapa yang sudah tua sudah hilang. Keluarga sibuk dengan urusan sendiri dan tidak mahu menanggung bebanan menjaga warga emas. Sekarang kita akan ke bahagian sumber-sumber komuniti, iaitu terdiri daripada kerajaan, bukan kerajaan dan swasta. Yang pertama ialah pusat jagaan. Pusat jagaan ini menawarkan rawatan perubatan, khidmat kaunseling dan juga kemudahan beribadat serta beriadah. Yang kedua ialah pusat jagaan harian. Bagi waris yang sibuk bekerja boleh menghantar warga emas ke pusat ini untuk diberikan pemeriksaan kesihatan dan juga khidmat kaunseling. Yang seterusnya ialah bantuan kewangan sara hidup.
Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan ini untuk waris yang tidak sanggup menjaga atau tiada pendapatan. Yang keempat ialah kemudahan perubatan. Ia disediakan untuk warga emas yang tidak mampu untuk membiayai kos perubatan. Antara agensi yang membantu menanggung kos perubatan ialah Baitul Mal, Jabatan Zakat Negeri dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terusnya ialah khidmat bantu di rumah. Ia dilakukan oleh sukarelawan yang datang membantu melakukan kerja harian di rumah warga emas tersebut. Yang terakhir ialah khidmat bimbingan dan kaunseling. Ia disediakan untuk membantu warga emas yang mengalami masalah psikososial.